dah pun bagi tahu kemarin. Dan Sayyidina Umar ni, hadis ni dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amalan diambil kira dengan niat. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam guna kalimah innama. Kalimah innama ni dari sudut balaghah digunakan ketika orang yang bercakap itu dia sendiri yakin dengan kata-kata dia sendiri tanpa ada keraguan. Ketika itulah dalam bahasa Arab guna kalimah innama itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itu al-a'malu binniyat, itu dengan penuh yakin tentang amalannya bergantung kepada niat itu. Innamal a'malu binniyat. Daripada potongan hadis ni, imam-imam mujtahidin keluarkan hukum. Ada sebahagian a'immah mujtahidin mengambil maksud amalan-amalan ni akan dikira sah melalui niat. Kalau niat tidak ada niat, amalan itu dikira tidak sah. Seperti mana dalam mazhab Syafi'i, kita nak mandi junub kena ada niat, nak wudu mesti niat, semayang, apapun amalan-amalan baik ni mesti disertai dengan niat, barulah amalan itu sah. Di sisi sesetengah a'immah, niat tidak jadi syarat sah amalan. Niat ni hanya untuk sempurnakan amalan, seperti mana pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi perbezaan ijtihad berlaku daripada ilmu ijtihad mereka. Jadi Imam Syafi'i ambil maksud innamal a'malu binniyat ni, innama sihhatul a'mali binniyati, sahnya amalan itu bergantung kepada niat. Di sisi Imam Abu Hanifah, innamal a'malu binniyat ni, innama kamalul imani binniyati, kesempurnaan amalan bergantung kepada niat. Dan Imam Abu Hanifah kata, an-niyatu laysat bisyartin fil wudu. Wudu ni tidak ada syarat, mesti ada niat. Jadi perbezaan daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kebolehan ijtihad mereka. Kalaulah seseorang buat amal kebaikan dalam keadaan niat tidak betul, tidak akan diberi pahala oleh Allah. Bahkan ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan ambil tindakan terhadap dia. Seperti mana kita selalu dengar orang alim, qari dan dermawan dan
mujahid fi sabilillah. Mereka dimasukkan ke dalam neraka disebabkan tidak betul niat mereka di atas usaha-usaha kebaikan mereka. Jadi perlu kita jaga niat bagi setiap amalan. Apa kita nak niat? Bila-bila kita buat kebaikan tu, yang pentingnya niat untuk dapatkan keridhaan Allah. Apapun kita lakukan, kita niat, kita usaha ni, buat amalan-amalan ni untuk mendapatkan keridhaan Allah. Untuk dapat pahala tu, pahala ni, itu tidak salah. Tapi yang tertinggi, niat teratas ialah kita niat untuk mencari keridhaan Allah. Bila dapat keridhaan Allah, tentu kita dapat pahala. Tentunya kita akan dapat dihindari daripada siksaan Allah. Jadi kita jangan niat daripada amalan kita mau jadi orang hebat, ada keramat, biar orang sanjung tinggi kita. Itu semua tak perlu. Dan ulama sufi kata, seseorang buat amal ibadat, dia dapat keramat. Itu bukan dia dah sampai peringkat peroleh keridhaan Allah. Mungkin, kemungkinan besar, perkara-perkara ajaib dapat kepada orang beramal tu, kemungkinan besar itulah akan menjadi penghalang untuk sampai peringkat peroleh keridhaan Allah. Jadi orang dapat kelebihan-kelebihan khusus, ajaib, gharib, pelik-pelik, dapat menunjuk di hadapan orang. Orang ramai dah kagum dengan dia dan dah puji dia, angkat melampau sama dia. Dia pun seronok dengan keadaan itu. Daripada situlah ulama sufi kata, orang itu akan jauh daripada jalan menuju ke arah usaha hasil dapatkan keridhaan Allah tu. Dia akan putus jalan. Jadi sebab tu, apa sahaja kita lakukan, satu sahaja, niat untuk dapatkan keridhaan Allah. Yang lain dengan sendiri akan datang. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa sahaja seseorang niat, dia akan dapat yang tu. Kalau niat baik, akan dapat ganjaran baik. Kalau niat tidak baik, akan terima ganjaran buruk. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuh. Orang hijrah untuk dapatkan Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kalau orang itu hijrah menuju untuk dapat keridhaan Allah dan Rasul, itulah dia akan dapat. Kalau dia hijrah untuk mencari dunia, dia akan dapat juga dunia. Ataupun niat dia nak pergi kahwin dengan seseorang wanita, dia akan menuju ke arah itu juga.
Jadi hijrah ni maksudnya seseorang meninggalkan sesuatu tempat untuk selama-lama dan memutuskan hubungan dengan tempat duduk sebelum itu zaman Rasulullah apabila telah turun keizinan untuk hijrah. Ketika itu hijrah menjadi satu kewajipan bagi setiap orang sahabat. Tujuan hijrah ketika itu untuk melepaskan tekanan daripada golongan musyrikin Mekah. Walaupun begitu, ada sahabat yang turut berhijrah, tapi bukan untuk tuntutan ini. Dia hijrah itu untuk nikah dengan seorang yang dah ada di Madinah bernama Ummu Qais. Jadi sahabat hijrah disebabkan dia nak kahwin dengan Ummu Qais itu digelar Muhajir Ummu Qais. Jadi Ummu Qais kata, kalau nak kahwin dengan dia, hijrah, mai dulu Madinah. Nanti sampai Madinah kita boleh nikah. Jadi sahabat tu hijrah pergi ke Madinah, kahwin. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki dengan hadis ni memaklumkan kepada umat dia bahawa hijrah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat ni semata-mata untuk Allah. Walaupun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika itu ada orang yang hijrah kerana dunia. Jadi bila dalam hadis nak sebut kalimah dunia, hijrah kepada dunia ni, wanita pun termasuk tergolong dalam dunia juga. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah lagi awim ra'atin au ilam ra'atin, tambah sebut khusus wanita tu. Fitnah daripada wanita itu lebih teruk daripada fitnah ada dalam perkara-perkara duniawi yang lain. Kemudian daripada itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah duduk di Madinah dah 8 tahun. Kemudian daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kemenangan di Mekah, Fatah Mekah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas Fatah Mekah. Jadi maksudnya pengumuman tidak ada hijrah itu maksudnya hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum ni hijrah daripada Mekah ke Madinah ni satu kewajipan bagi sahabat-sahabat. Bila dah tiba tahun 8 Hijriah tu, disebabkan kemenangan-kemenangan Islam sampai ke puncak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah umum tidak perlu lagi penduduk Mekah pindah ke Madinah disebabkan ada bahaya-bahaya daripada golongan kufar musyrikin, disebabkan golongan kafir musyrikin, ketua-ketua musyrikin dah tidak ada.
dah pun mati dalam peperangan-peperangan, dan Abu Sufyan sendiri pun dah memeluk agama Islam. Jadi tidak ada lagi kebahayaan daripada kaum kufar musyrikin tu. Boleh dah duduk di Madinah dengan aman, tenang, boleh buat ibadat, sembah Allah. Jadi tak perlu dah penduduk Mekah hijrah ke Madinah. Jadi muhaddisin kata, walaupun sebutlah hijrah ba'dal fathi, hijrah ni ada dua, hijrah kulli dan hijrah juz'i. Hijrah kulli ni tinggal satu-satu tempat, kaum muslimin pindah semua sekali ke tempat lain disebabkan di tempat tu bahaya, tidak selamat akidah, tidak dapat tunai ibadat kepada Allah. Kalau boleh tinggalkan tempat tu, semua sekali mau hijrah pergi ke tempat lain. Itu satu hijrah, hijrah kulli. Yang satu lagi hijrah juz'i, pemindahan daripada tempat orang-orang kafir menguasai, pindah ke tempat orang-orang Islam menguasai, kiranya lebih aman untuk beramal dengan agama Islam. Masing-masing seorang perseorangan. Hijrah seperti itu dinamakan hijrah juz'i. Dan muhaddisin kata, maksudlah hijrata ba'dal fath ini menafikan hijrah kulli itu. Maknanya tidak ada hijrah kulli lagi, seperti mana sahabat-sahabat berduyung-duyung tinggal kota Madinah, pindah ke tinggal kota Mekah, pindah ke Madinah. Urusan seperti itu tidak perlu lagi mau lakukan. Kalau seorang, dua orang, sedikit bilangan pindah ke tempat lebih aman, itu masih diharuskan lagi. Dan selepas daripada sahabat-sahabat hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan kepada sahabat-sahabat dengan ucapan al-muhajiru man hajara manahullahu anhu, supaya golongan muhajir ni mampu menjaga batasan-batasan agama dan mampu meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan Imam Ghazali mengatakan bahawa amalan yang berikat dengan niat ni ada 3 jenis. Ada tulis di muka surat 9. Pertama, ketaatan. Yang kedua, larangan. Yang ketiga, amalan harus mubah. Jadi seseorang perlu niat untuk melakukan amalan yang berkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketika itu perlu niat. Larangan Allah dan Rasul, mau meninggalkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul, ketika itu pun boleh niat. Amalan harus, kebiasaan manusia, kalau niat amalan-amalan itu
daripada mubah akan tukar menjadi ibadat kepada Allah. Jadi niat ni penting bagi setiap amalan. Hadis yang kedua, حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقادي عن بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة. Iman mempunyai lebih daripada 60 cabang. Wal haya'u syu'batum minal iman. Malu, sifat malu adalah satu cabang besar daripada iman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis ni memberitahu iman ni sertai dengan amalan-amalan yang lain. Jadi daripada sinilah Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dia hendak berdalilkan iman ni bercantum qaul dan amal. Qaul mengucap la ilaha illallah, dan perlu juga berbuat amal ibadat. Dengan melakukan amal ibadat itu yazidu wa yanqusu, iman seseorang akan tambah dan ada kalanya kurang. Al-imanu yazidu, maksudnya yazidu bi ta'ati, dengan sebab melakukan taat kepada Allah iman makin bertambah. Wa yanqusu ay wa yanqusu bil ma'siyati, dengan sebab melakukan maksiat itu iman akan jadi kurang. Seseorang mukmin tidak memadai dengan hanya beriman kepada Allah sahaja tanpa beramal salih. Jadi sebab itulah muhaddisin dan mutakallimin dah pun buka ta'rif iman. Al-imanu iqrarun bil lisan, buat pengakuan dengan lidah, beriman kepada Allah tu wa tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan hati, wal amalu bil jawarih, dan amal dengan anggota-anggota badan. Di situlah dianggap iman itu sempurna. Jadi Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dia bawa dalil-dalil di mana bagi iman ni perlu beramal. Jadi daripada hadis ni muhaddisin kata dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari hendak menolak fahaman Murji'ah. Murji'ah kata iman saja cukup. Seseorang asalkan beriman, kalau dia melakukan maksiat pun tidak akan memudaratkan keimanan dia. Sudah pun bagi faham tu Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij semalam. Jadi Nabi sallallahu Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dia sambil menyusun kitab, sambil menyusun hadis-hadis sahih, dia menolak fahaman yang sesat, menolak fahaman Mu'tazilah, menolak fahaman Murji'ah dan lain-lain. Tapi Imam Bukhari membawakan dia
dalam Sahih Bukhari ini banyakkan dia menolak fahaman Murji'ah. Fahaman Mu'tazilah tu menolak juga, tapi banyak menolak fahaman Murji'ah. Sebab fahaman Mu'tazilah ni tidak terlalu bahaya seperti mana fahaman Murji'ah. Fahaman Murji'ah bahaya. Sebab apa? Mu'tazilah ni dia tidak tinggalkan berbuat amal ibadat, dan dia akan usaha menjauhi diri daripada melakukan dosa. Sebab pegangan Mu'tazilah ni, seseorang melakukan dosa besar, dia akan kekal dalam neraka. Jadi orang ikut fahaman Mu'tazilah betul-betul ni, dia akan jauh diri daripada dosa-dosa besar, dan bila dah begitu, dia akan menuju ke arah taat kepada Allah. Cuma fahaman salah, lari daripada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi amalan, dari segi amalan, tidak akan datang kebahayaan bagi kaum muslimin. Fahaman Murji'ah ni, bagi mereka amalan tidak penting, buat dosa pun tidak ada masalah, iman tetap iman, akan masuk syurga. Fahaman tu bahaya. Kaum muslimin tidak akan ambil berat amalan-amalan Islam, dan akan berani mendekati dengan dosa-dosa. Jadi sebab itulah Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari utamakan menolak pandangan Murji'ah itu. Di mana sahaja hadis yang boleh menolak fahaman Murji'ah, Imam Bukhari menolak selalu. Dan daripada hadis ni Imam Bukhari bagi nampak kepentingan amalan-amalan bagi iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Syu'batun ada tanwin lit ta'zim. Maksudnya syu'batun azimatun, wal haya'u syu'batun azimatun minal iman. Haya' ni, sifat haya' ni merupakan satu cabang besar di antara perkara iman. Jadi haya' juga daripada cabang iman, bid'un wa sittuna syu'bah tu. Nabi SAW khususkan sifat haya' tu disebabkan seseorang apabila dia dah mempunyai sifat haya', dia akan malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan malu dengan manusia. Dengan itu dia akan tinggal ataupun dia tidak sanggup buat di hadapan Allah perkara-perkara yang tidak diridai Allah, dan juga dia tidak sanggup mau melakukan dosa-dosa dengan nyata di hadapan khalayak orang ramai. Sebab apa? Sebab dia ada sifat malu. Sifat malu itu mengawal diri orang yang mempunyai sifat itu. Jadi dengan adanya sifat malu, seseorang akan jadi baik dan akan bertambah baik. Itulah sebab Nabi SAW khususkan sifat haya' itu, dan muhaddisin kata sifat malu ini
ada dua jenis. Satu, haya tabi'i. Yang kedua, haya akli. Haya tabi'i adalah sifat malu yang diberikan dalam setiap insan. Seperti seseorang malu diketahui aibnya oleh orang lain. Manakala malu akli ialah apabila seseorang mukmin yang beramal dengan kehendak-kehendak yang dituntut oleh sifat malu itu sehingga capai tahap yang dicintai Allah. Jadi seseorang akan mula sifat malu ni daripada akli secara tahap akan membawa kepada malu tabi'i. Maksudnya apabila kita malu secara akli untuk meninggalkan sembahyang fardu, lama-kelamaan kita akan rasa malu secara tabi'i untuk meninggalkan kelaziman ibadat kita. Jadi berdasarkan hadis ni, sifat malu itu sebenarnya akar umbi kepada ibadat dan hakikat hamba yang hakiki. Oleh itu kita perlu menyuburkan sifat malu ini untuk menjadi hamba yang dicintai Allah. Hadis yang ketiga, baca. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu, tidak beriman maksudnya la yu'minu ay la yu'minu imanan kamilan. Seseorang tidak beriman dengan iman yang sempurna. Jadi tidak maksud la yu'minu tidak beriman maksudnya jadi kafir. Jangan faham terlalu lebih telajak. Salah pahaman macam tu. La yu'minu maksudnya la yu'minu imanan kamilan, tidak sempurna iman seseorang, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia menyukai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia suka mencintai bagi dirinya sendiri. Maksudnya hadis ni, apa yang kita suka untuk diri kita, maka itulah sepatutnya kita suka untuk saudara kita. Contohnya, kita suka orang buat baik kepada kita, jadi kita perlu juga buat baik kepada orang lain. Sebab kita suka yang tu, yang kita suka itulah kita kena bagi kepada orang. Kalau kita tidak suka orang menzalimi diri kita, jadi kita pun jangan menzalimi orang lain. Jadi dengan cara itu umat muslimin akan hidup dalam aman, tidak akan ada kezaliman terhadap satu sama lain. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki. Haddatsana
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود هو بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله يعني بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sambung hadis ni dah. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga aku menjadi lebih cinta kepadanya daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi maksudnya kita perlu mencintai lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-gala, dan perasaan cinta yang Allah ciptakan itu ada dua jenis. Pertama hubbut tabai, yang kedua hubbul aqli. Hubbut tabai ini kecintaan yang menjadi berdasarkan tabiat manusia. Contohnya, sudah menjadi lumrah bapa mengasihi anaknya dan suami mengasihi isterinya. Itu hubbut tabai, kecintaan wujud daripada tabiat manusia sendiri. Yang kedua hubbul aqli, kecintaan wujud dalam akal fikiran terhadap seseorang melebihi kecintaan kepada orang lain. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki seseorang muslim latih diri untuk dapat mewujudkan kecintaan akli itu mengatasi kecintaan tabii. Maknanya kecintaan tabii terhadap cinta ayah, ibu, ahli keluarga itu kena mengatasi cinta kepada Rasulullah. Jadi maksudnya hubbul aqli mesti mengatasi hubbul tabi'i, barulah orang itu akan sampai peringkat yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk dapat melahirkan kecintaan terhadap Rasulullah ni, kita perlu memikirkan pengorbanan Rasulullah, kasih Rasulullah, keindahan Rasulullah, hubbul jamali, dan kesempurnaan Rasulullah dikatakan hubbul kamali. Jadi dengan cara-cara inilah kita akan dapat mewujudkan kasih sayang sepenuh
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kita dapat mengatasi kecintaan kepada ahli keluarga kita. Kecintaan terhadap Nabi Yusuf, kecantikan Nabi Yusuf masyhur, kita dah dengar. Tapi keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni melebihi kecantikan Nabi Yusuf. Sebab apa? Kecantikan Nabi Yusuf ni hanya menyebabkan beberapa orang wanita terpotong tangan sendiri. Sedangkan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan para sahabat kaum lelaki, bukan kaum wanita, kaum lelaki pun rela korban nyawa mereka dan harta mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Allah. Contohnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai peperangan Uhud, ketika para sahabat telah sampai balik ke Madinah, ada seorang wanita datang tanya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan kepada sahabat yang dah sampai awal tu. Sebahagian sahabat kata, suami awak telah gugur syahid. Dia tidak peduli yang tu, dia terus tanya keadaan Rasulullah juga. Kemudian ada sahabat mai bagi tahu anak awak telah gugur syahid. Dia tidak hirau juga, tidak ada apa-apa kerisauan dengan kematian suami dan anak tu. Hanya dia risau keadaan Rasulullah, dan terus menerus dia tanya bagaimana Rasulullah, keadaan Rasulullah SAW macam mana. Akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memastikan keadaan Rasulullah. Dia dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sihat baik. Baulah rasa lega dia tu. Jadi inilah bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dah mengatasi kecintaan kepada ahli keluarga. Jadi inilah yang dimaksudkan kecintaan akli mengatasi kecintaan tabi'i. Jadi nak dapatkan keadaan ni agak sukar, tapi kita boleh usaha dari semasa ke semasa. InsyaAllah Allah akan wujudkan sifat kasih sayang tu dalam diri kita. Sambung. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Sambung, semalam dah jelas. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. Sambung, dah jelas. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر تابعه غندار عن شعبة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencela orang Muslim itu perbuatan fasik dan memeranginya, membunuhnya orang Muslim, wa qitaluhu ay wa qitalul muslimi kufrun. Kufur Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjur daripada hadis ni supaya menghormati sesama muslimin, jangan adakan caci maki antara satu sama lain, jangan cari peluang nak membunuh sesama kaum muslimin. Semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah semua kaum muslimin mampu jaga dua sifat ni, masyarakat manusia di dalam dunia ni di mana sahaja akan terima keamanan dan kesejahteraan dan jauh daripada fitnah-fitnah dan juga jauh daripada membunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka umat dia melakukan amalan pembunuhan, sebab dengan amalan itu akan putus penambahan bilangan umat Rasulullah itu. Apabila membunuh kurang keturunan daripada orang tu, bilangan umat Rasulullah SAW dah pun kurang di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau bilangan umat dia begitu ramai mengatasi bilangan umat Nabi lain. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dalam hadis lain pun, selepas aku wafat ni, janganlah kamu membunuh satu sama lain. Tujuan Rasulullah SAW larang ni untuk mengekalkan nasal manusia dan untuk menambah umat. Hadis 9. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Baca 10. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semayang berjemaah ramai-ramai ini melebihi pahala daripada semayang keseorangan bersendirian lebih 27 darjat. Ini hadis daripada Abdullah bin Umar, sebut 27 kali ganda lebih daripada semayang keseorangan. Dalam riwayat Abu Hurairah ada
hanya Abu Hurairah riwayat dalam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 25 darajat. Ada riwayat 25, ada riwayat 27. Bezanya begitu, muhaddisin buat kesimpulan dan selaraskan dua hadis tu. Katanya orang semayang kurang khusyuk, tawaduk dalam semayang tu, dia akan dapat 25 darajat. Orang tu sempurna semayang dia, khusyuk, tawaduk dalam semayang, dia akan peroleh 27 ganjaran, 27 kali lebih pahala berbanding dengan orang semayang keseorangan tanpa berjemaah. Jadi dalam riwayat Abdullah bin Umar ni ada lebih 2 ganjaran, lebihan, tambahan daripada sahabat Abdullah bin Umar. Itu diterima dan kumpulan sahabat tidak kritik apa-apa terhadap riwayat ni dan menerima. Daripada keadaan itulah muhaddisin letakkan satu usul, satu pegangan, iaitu ziyadatul siqati maqbulah. Penambahan daripada rawi siqah yang riwayat adil itu diterima. Abdullah bin Umar sahabat, as-sahabatu kulluhum adul siqah. Jadi penambahan seperti ini diterima di sisi muhaddisin. Dalam hadis Bukhari ada satu riwayat Nabi sallallahu ringkas hadis itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bakar rumah orang tidak semayang berjemaah. Kan masyhur hadis itu. Berdasarkan daripada hadis itu, Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan hukum semayang berjemaah ni fardu ain. Mesti orang Islam semayang berjemaah. Tak boleh semayang keseorangan di rumah, di mana-mana. Fardu ain, kena semayang berjemaah. Dalam mazhab lain selain daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ada imam kata sunat tu sunat muakkad, ada pula imam kata sunat dan juga fardu kifayah. Berbeza pandangan imam-imam mazhab ni. Jadi berpunca daripada mana beza begitu. Semalam dah saya bagi faham perbezaan cara ijtihad di antara Imam Ahmad bin Hanbal dan imam salah lain tu. Imam Ahmad bin Hanbal amal zahir hadis. Bila hadis kata Nabi nak bakar rumah orang, jadi memang amalan tu kira fardu ain. Kalau tidak, Nabi tak akan marah sampai begitu. Itu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal begitu. Cuba kita tengok Imam Syafi'i. Daripada imam salah satu hukum dalam mazhab Syafi'i, semayang berjemaah ni sunat dan fardu kifayah. Jadi macam mana Imam Syafi'i ni ada hadis membawa maksud begitu berat untuk menjaga semayang berjemaah tu, macam mana dia buat hukum sunat lah, fardu kifayah lah. Jadi golongan betul-betul nak amal Quran sunnah, mungkin
rasa tidak puas hati. Kenapa buat keputusan begitu? Cuba kita tengok macam mana Imam Syafi'i boleh keluarkan hukum begitu. Sebabnya Imam Syafi'i nak buat satu-satu hukum ni, dia kaji halusi. Seperti mana semalam kita dah dengar cara Imam Syafi'i kaji halusi itu, di mana hadis yang bangun tidur kena basuh tangan tu kan. Jadi cuba kita tengok di sini pula macam mana Imam Syafi'i kaji halusi itu. Imam Syafi'i memikir dan kaji masa mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ni. Pertama, yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah yang tak datang sembahyang berjemaah tu, marah dengan orang-orang macam mana, golongan mana. Rasulullah SAW marah begitu. Yang ketiga, Imam Syafi'i kaji waktu sembahyang Nabi SAW nak tinggal seseorang jadi imam dan dia keluar nak pergi cucuh bakar rumah orang tak datang sembahyang berjemaah itu, waktu sembahyang mana. Dan Nabi SAW marah orang tak datang sembahyang tu. Imam Syafi'i kaji pula, cari pula, marah dengan manusia jenis yang mana. Kaji. Bila kaji, Imam Syafi'i dapati hadis ni Nabi SAW bersabda pada peringkat awal. Hadis mana? Hadis kata nak bakar rumah orang tak mai sembahyang tu. Pada awal Islam, si ibtida'il Islam. Ibtida' Islam ni keadaannya masa tu bilangan kaum muslimin tidak ramai. Kaum munafikin pun ada masa tu. Kaum munafikin ni bagi mereka sembahyang subuh dan isya ni berat. Kalau waktu lain mereka pergi sembahyang, mau tunjuk diri sebagai orang Islam. Munafik ni, nifak ni, sembunyikan kufur, zahirkan Islam. Dia akan duduk sebagai orang Islam, akan tunjuk dengan sahabat-sahabat dia ni amal Islam, sembahyang berjemaah. Jadi mereka akan pergi sembahyang 3 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib. Sebab waktu tu orang nampak terang. Waktu subuh dan waktu isya ni berat bagi mereka. Maksudnya mereka tak berapa nak pergilah. Subuh ni kena bangun awal, tak mau bangun, mau tidur. Isya ni dah lewat, dah gelap dah. Zaman tu elektrik tak ada, gelap malam, makan apa siap, kerja pun dah khatam petang tu, dah sudah petang tu, dah makan malam siap, gelap tu dah tidur lalu dah. Tak mau pergi masjid. Jadi beratlah 2 masa tu, Nabi sebut begitu, berat bagi munafik. Jadi Imam Syafi'i dapat kaji kejadian Nabi SAW bersabda, hadis itu berlaku pada awal zaman Islam, awal Islam. Dan Nabi SAW marah dengan munafikin.
waktu tu tak datang, dan waktu semayang tu waktu mana. Di dalam Sahih Muslim pun ada, di hujung akhir hadis tu ada tulis hadis semayang, orang tak semayang nak bakar rumah orang tu. Di hujung akhir hadis tu Imam Muslim tambah maksud, yakni fi salatil isya'i wa fil munafiqin. Marah, masa tu marah dengan munafiqin, yang Rasulullah SAW maksud ketika tu nak tinggal seseorang jadi imam dan nak pergi cucuh api ni, itu semayang isya'. Jadi dengan kajian begitu, Imam Syafi'i menetapkan hukum sunat dan fardu kifayah. Sebab kemudian daripada awal Islam yang masa di mana Rasulullah SAW marah tu, keadaan berubah. Kaum muslimin dah ramai, bertambah ramai, dan Masjid Nabawi dah penuh dengan orang semayang berjemaah. Ketika itulah Nabi SAW bersabda, hadis ni, hadis kita baca ni, semayang berjemaah ni lebih afdal, lebih baik, lebih banyak pahala daripada semayang keseorangan. Jadi maksudnya, orang semayang berjemaah akan dapat 27. Orang tidak semayang berjemaah, semayang di rumah, akan dapat 1 pahala. Bukan kata semayang di rumah ni tidak sah, wajib, mesti semayang berjemaah. Tidak macam tu. Sebab apa? Dalam sesetengah riwayat, di tempat tafdhulu tadi ada kalimah afdalu. Salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah, begitu. Kalimah afdalu. Afdalu ni ismu tafdil. Ulama faham semayang di rumah juga ada 1 pahala ni, disebabkan dalam hadis tu ada kegunaan kalimah afdalu. Afdalu ismu tafdil. Ismu tafdil ni maksudnya banding 2 benda, 1 benda ni ada kelebihan. Contohnya, Zaidun ashja'u minal asadi. Zaid lebih berani daripada harimau. Harimau ni penakut kah? Tak berani dekat Zaid kah? Tidak begitu. Harimau pun berani. Dia akan lawan Zaid. Kalau boleh nak makan Zaid lah. Zaid pun berani, sanggup dia nak lawan dengan harimau. Sifat berani ada pada dua-dua. Dalam diri harimau pun ada keberanian, dalam Zaid pun ada sifat berani itu. Tapi keberanian ada dalam diri Zaid ni lebih daripada harimau. Punya lawan last sekali, harimau cabut lari. Tak tahulah Zaid buat macam mana. Gitu maksudnya ismu tafdil tu. Maksudnya 2 perkara sama-sama mempunyai sifat yang sama dan satunya lebih daripada satu lagi. Itu ismu tafdilnya. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna afdalu ismu tafdil ni, bermakna dua-dua jenis, semayang berjemaah dan semayang keseorangan, dua-dua jenis ni ada pahala masing-masing, sama sifat. Sifat ada pahala ni sama. Semayang berjemaah ni lebih.
Itu maksud daripada afdalu. Disebabkan itu ulama Syafi'i kata semayang berjemaah ni sunat dan fardu kifayah. Ada sekumpulan semayang berjemaah dah di satu qaryah tu, maknanya dah lepas tanggungjawab. Yang tak pergi semayang berjemaah, semayang di rumah, dapat satu pahala, dan rugi daripada melangkah pergi ke masjid ada pahala. Satu langkah satu pahala, diampun satu dosa, naik satu darajat di syurga. Itu tak dapat, dan juga tidak dapat amin daripada malaikat. Kerugiannya ada di situ. Tapi semayangnya sah di rumah dia. Kalau orang tu berjemaah di rumah dengan isteri, anak isteri, kiranya sah juga semayang berjemaah begitu. Tapi bezanya supaya tadi pahala langkah dan penyertaan daripada malaikat amin, kan, jika semayang tu itu tidak akan dapat. Jadi orang tidak semayang berjemaah ni, sebahagian ulama kata dia tidak dapat pahala, adamul fadilah. Kelebihan tu tidak ada pada dia, kelebihan pahala dan sebagainya tidak dapat. Tapi boleh semayang di rumah, afdalnya semayang di masjid. Haddatsana حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه. Berkenaan dengan semayang tarawih, sesiapa mendirikan semayang pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa apa? Dosa kecil, zanbun, kemarin dah bagi tahu kan, zanbun maksiatun itu. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari bila dia nak sebut semayang tarawih, dia akan guna istilah qama Ramadan, qiyamu Ramadan. Babu qiyami Ramadan, begitu. Dia akan sebut qiyam Ramadan. Itu bukan qiyamul lail kita buat semayang tahajud apa gitu kan. Qiyamul lail ni bukan yang tu. Jangan tukar. Qiyamu Ramadan dan qiyamul lail beza. Qiyamu Ramadan ni semayang tarawih. Qiyamul lail ni semayang tahajud, semayang-semayang lain, buat amal ibadat lain, baca Quran, tasbih, zikir dan sebagainya. Dalam Bukhari, semayang tahajud, pasal semayang tahajud ni, Imam Bukhari adakan tajuk terjematul bab, babu salatil lail. Jadi kita jumpa tajuk hadis babu salatil lail ni, itu maknanya hadis di bawah tu akan menyatakan semayang tarawih. Kalau qiyam Ramadan, hadis yang disebut di bawah tu akan menyatakan qiyam tu adalah semayang tarawih.
Sembahyang tarawih berapa rakaat? 8. Tambah 8. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tarawih 8 rakaat. Sembahyang malam pun 8 rakaat. Sekali dengan witir 11 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanglah tidak buat sembahyang tarawih 20 rakaat. Sembahyang pada waktu malam, Aisyah radhiyallahu taala anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi daripada 11 rakaat. Dalam riwayat satu lagi Aisyah kata tidak melebihi daripada 13 rakaat. 13 rakaat ni 8 sembahyang tarawih ataupun sembahyang tahajud, 3 witir, 11, 2 lagi. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mula sembahyang tu dia sembahyang tahiyatul wudu 2 rakaat awal tu. Jadi campur dengan 2 tu jadi 13. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat 2 rakaat lagi sambil duduk. Selepas daripada dah cukup 11 rakaat tu, jadi dengan tambahan 2 rakaat tu jadi 13 begitu. Dan ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul lail 6 rakaat, 5 rakaat dalam Syama'il Muhammadiyah ada sebut. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tarawih kata 8 rakaat. Jadi sekarang golongan amal Quran sunnah tambah ijtihad daripada sahabat dan imam-imam mujtahidin tu, mereka bising mau 8 saja. 20 ni bid'ah. Sebab Nabi tak buat. Kalaulah nak buat betul-betul seperti mana Nabi buat 8 tu, agak berat. Siapa pun tak buat zaman sekarang ni. Cakap saja nak ikut Nabi, buat 8. Sebab ringan. 3 rakaat lagi witir tu sembahyang ke tidak? Sembahyang. Sudah 8 tu cabut lari kan? Ada. Duduk di belakang witir dulu baru keluar, ataupun terus keluar pergi warung kopi, kedai kopi, pergi duduk buat sampai akhir waktu sempat makan sahur, balik rumah. 3 rakaat witir dah hilang, 8 sungguh, 8 saja. 8 dia tu kalau sembahyang dengan surah-surah lazim tu berapa minit? Mungkin dalam 20 minit boleh selesai 8 rakaat tu dengan isyak sekali, sekejap saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 8 rakaat ni terlalu panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat 8 pula, bukan 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Qiraah dia panjang, lama. Sudah 4 rakaat tu rehat. Rehat itulah dinamakan tarwihah, daripada situ timbul nama tarawih. Kemudian sambung 4 rakaat. 8 rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya tarawih ni sudah hampir akhir waktu makan sahur. Maksudnya sudah tu makan sahur
sekejap dalam lebih kurang 50 ayat boleh baca Quran, 60 ayat dah masuk waktu subuh dah. Samakah kita buat 8 tu? Tak sama. Lagipun Nabi SAW semayang tarawih tu 30 malam kah? Kita ni 30 malam semayang kan? 8 rakaat tu pun tak sama dengan Nabi juga. Nabi semayang tarawih 2 malam, ramai sahabat dah kumpul. Tiba-tiba Nabi SAW tak keluar malam yang ketiga tu. Sahabat-sahabat tunggu Nabi tak keluar. Keesokan hari pagi tu tanya Aisyah. Aisyah bagi jawapan, Nabi SAW bersabda, sekarang ni dia dah suka sembahyang tarawih tu, dah mula. Sahabat-sahabat pun suka. Takut-takut Allah Subhanahu wa ta'ala perkenan juga amalan ni jadikan fardu wajib ke atas umat aku. Takut umat tidak mampu nak laksanakan. Sebab itulah Aisyah kata Nabi SAW tak keluar. Jadi 2 malam, dalam riwayat lain kata 3 malam sahaja Nabi SAW tarawih tu. Jadi kita kena tarawih macam mana? Kalau nak ikut amal Quran sunnah, nak ikut Nabi, nak sama dengan Nabi. Kalau tak sama dengan Nabi jadi bid'ah ni, saya nampak amalan mereka juga bid'ah juga. Sebab apa? 8 dia tak sama dengan 8 Nabi itu. Nabi semayang 2-3 malam saja, mereka semayang 30 malam. Bid'ah juga. Jadi sama-sama bid'ah. Tak payah ada balah lah. Jadi begitulah. Tidak fahamnya kita hakikat sebenar amalan-amalan Rasulullah dan sahabat-sahabat. Dengan cara itulah kita cari kesesatan untuk diri kita. Ulama-ulama dah pun fikir semua tu. Kalaulah 20 rakaat tu tak betul, tak perlu kita duk bising ni akhir hayat dunia ni, tak lama nak kiamat dah ni. Sebelum ni dah 1400 tahun lebih dah berlalu masa. Zaman sahabat, zaman tabi'i, zaman tabi'ut tabi'i. Kemudian daripada itu pun berzaman-zaman, dalam zaman-zaman tu dah wujud alim ulama begitu hebat. Kalaulah semayang tarawih 20 rakaat itu tak betul, bid'ah, sambil-sambil semayang akan masuk neraka. Semayang tarawih 20 rakaat, jeling-jeling sama neraka. Sebab sudah semayang tarawih 20 rakaat kena masuk neraka. Jadi kalaulah betul begitu, ulama dulu dah betulkan dah. Tapi ulama pun tidak masalah. Lagi-lagi sahabat-sahabat tidak masalah. Ketika mana Sayyidina Umar mula semayang tarawih 20 rakaat itu. Sayyidina Umar, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu sahabat-sahabat terlalu rapat dengan Rasulullah. Mereka sentiasa memerhati amalan-amalan Rasulullah dan ikut betul-betul amalan Rasulullah. Jadi Sayyidina Umarnya, dia tahu dan nampak keadaan Rasulullah SAW semayang 8 rakaat dan witir 3 rakaat 2 malam. Kata semayang tarawih tu, malam tu ketika mana Rasulullah SAW rehat selepas 4 rakaat, sebelum 4 rakaat lagi, keadaan sahabat-sahabatnya ketika tu ada disebut dalam kitab-kitab.
Sahabat-sahabat bukan duduk, bukan baring, tidak macam tu. Waktu rehat tu, sahabat-sahabat ada bangun sembahyang sunat lain, ada yang baca Quran, ada yang duk zikir. Maknanya ada amalan-amalan tambahan lagi daripada amalan sahabat tu. Dan Sayyidina Umar memandangkan keadaan tu semua, dia ijtihad. Dan setelah Rasulullah SAW dah wafat, sahabat-sahabat ni sembahyang tarawih dalam Masjid Nabawi, ikut kumpulan-kumpulan. Ada satu kumpulan di ujung sana dengan seorang imam, ujung sebelah ni pula ada satu jemaah dengan seorang imam. Sayyidina Umar lihat keadaan tu, Sayyidina Umar kata, alangkah baiknya aku letak seorang imam dan semua ni pakat satu jamaah sembahyang. Jadi Sayyidina Umar bagi tugas kepada Ubay bin Ka'ab, qari besar. Nabi SAW sendiri minta Ubay ni baca Quran, dia dengar. Qari besar di kalangan sahabat. Bagi Ubay bin Ka'ab jadi imam, semua sahabat kumpul satu jamaah sembahyang tarawih. Mula-mula tu 13 rakaat, 11 rakaat. Tarawih 8, witir 3. Kemudian daripada tu, Sayyidina Umar mikir dengan amalan-amalan sahabat di antara 4 rakaat dan 4 rakaat tu, banyak amalan-amalan dibuat pada malam-malam 2 malam tu. Jadi nak samakan lebih kurang dengan amalan-amalan masa tu, Sayyidina Umar suruh sembahyang 20 rakaat tarawih tu. Siapa ada masa tu? Sahabat-sahabat yang saya sebut nama tadi, sahabat-sahabat hebat, akabirus sahabah, semua ada. Tak ada seorang pun bangun kata, wahai Umar, kenapa mau lakukan bid'ah? Nabi tak buat pun, kau ni lebih-lebih. Tak ada siapa pun. Orang tak sebut bid'ah. Sayyidina Umar sendiri sebut bid'ah. Sayyidina Umar kata apa? Selepas daripada suruh buat 20 rakaat tu, Sayyidina Umar kata, nikmatil bid'atu hazihi. Sedap dia. Alangkah baiknya bid'ah ini. Baik, bid'ah baik. Maknanya bid'ah hasanah lah. Walaupun Nabi tak buat cara tu, dia buat. Katalah bid'ah, tapi bid'ah yang baik, hasanah. Sebab tambah 20 dan tambahkan rakaat jadi 20, itu dalam ibadat. Kiranya baik. Tidak ada masalah. Dan sahabat-sahabat semua diam. Itulah ulama kata ijma' sukuti. Ijma' sukuti, kau takut kena marah Sayyidina Umar duduk diam ke macam mana? Cuba kita ijtihad pula. Siapa ada mujtahid? Sayyidina Umar tentukan 20 rakaat, semua sahabat diam. Diam tu setuju ke ataupun kerana takut dengan Sayyidina Umar? Kalau bantah takut kena pukul, kena pancung ke? Maknanya tidak macam tu. Sahabat-sahabat pun faham, ada bersama dengan Sayyidina Umar ketika sembahyang tarawih dengan Rasulullah tu. Mereka pun faham semua keadaan tu. Sebab itulah mereka setuju. Ijma' sukuti. Kemudian daripada tu muncul zaman tabi'i, wujudlah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik awal. Dulu pada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pun
dalam mazhab mereka tidak buat 8 rakaat tarawih tu. Kalau nak tunjuk pandai sangat, Nabi buat 8, kenapa nak buat 20? Patut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik buka mulut dulu. Zaman terlalu dekat dengan zaman sahabat. Kalaulah itu tak betul, imam-imam tu akan suara. Tapi tidak. Imam-imam tu pun tentukan 20 rakaat juga sembahyang tarawih dalam mazhab mereka. Sebab apa? Sebab imam-imam tu faham seperti mana Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat faham. Jadi Imam Abu Hanifah 20. Imam Malik pula lebih pada Sayyidina Umar. Dua kali ganda bid'ah. Sebab 36 rakaat. 20 tu asal. Antara 4 rakaat tu dia tambah 4 rakaat lagi. Jadi duduk antara 4 ni berapa kali? 4 kali kan? 4 kali 4, 16. 20. Jadi 36. 2 kali bid'ah. 20 tu 1 bid'ah dah. Tambah 16 lagi, tambah 1 bid'ah. Imam Malik pun tak pandai lah. Kita pandai. Jadi begitu. Kenapa Imam Malik tambah 16 rakaat tu? Imam Malik kata, orang duduk di Mekah ni, di Masjidil Haram, sudah 4 rakaat tarawihah tu. Ketika tu, mereka boleh tawaf Baitullah. Di Madinah ni tidak ada Baitullah. Jadi ganti amalan tu dengan 4 rakaat tu. Itu ijtihad Imam Malik. Jangan du tanya mai mana pula. Banding-banding gitu du tambah ni. Jadi itu ijtihad daripada Imam Malik begitu. Jadi imam tu terima. Kemudian wujud Imam Syafi'i 20 juga. Selepas daripada tu mai Imam Ahmad bin Hanbal 20 juga. Ramai ulama, mufassirin, muhaddisin, faqih wujud. Selepas daripada tu di dalam mazhab masing-masing. Dalam mazhab Syafi'i pun ramai ulama. Dalam mazhab Hanafi, Maliki, ramai juga alim ulama. Mereka tidak timbulkan apa-apa isu. Zaman sekarang baru timbul. Ini ulama akhir zaman ni lebih bijak daripada ulama awal zaman. Awal zaman ni zaman hampir dengan Rasulullah. Zaman diakui baik, khairul qurun. Zaman sekarang ni zaman syarul qurun. Dia beza dengan khairul qurun, syarul qurun lah. Zaman tidak dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Dajjal. Jadi orang-orang sekarang ni banyak dapat ilham daripada kuncu-kuncu Dajjal tu. Itulah jadi masalah fitnah sekarang ni. Jadi cuba kita ikut betul-betul alim ulama muktabar dulu. Senang saja. Mereka dah kaji halusi Quran, hadis, buat keputusan, dan ulama-ulama ramai wujud dalam ikut kumpulan ikut imam-imam tu. Kalaulah imam-imam mazhab buat keputusan tak betul, masalah tu tak sampai kepada kita. Kita tak perlu bangkit nak betulkan salahnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, tak perlu. Sebab apa? Di sisi Imam Syafi'i ada 2 orang ulama hebat, Imam Muzani dan Imam Buaiti. Kalaulah ijtihad Imam Syafi'i itu tak betul, 2 tu akan betulkan balik. Kemudian daripada itu pun ramai ulama hebat-hebat wujud.
mereka boleh betulkan semua tu. Dengan Imam Abu Hanifah ada dua orang imam besar, Qadhi Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu tok guru pada Imam Syafi'i. Hebat. Mereka boleh betulkan kesalahan imam-imam mereka. Mungkin perkara nak betul lagi tidak akan sampai kepada kita. Dalam masa dah berlalu 1000 tahun lebih ni, dah siap dah. Tiba-tiba kita bangkit bising. Imam Syafi'i tak betul. Imam Abu Hanifah salah. Ini hadis sahih. Dia tahu hadis sahih satu. Yang kedua dia tahu dhaif. Yang ketiga dia mahir maudhu palsu. Duduk pusing situ. Setakat tu ilmu kita. Jadi yang penting bagi kita, kita ikut saja ijtihad daripada imam-imam tu. Tak perlu kita cari pasal, tak perlu kita nak betulkanlah apa semua, tak perlu, insya-Allah. Hadis yang ke-12. Baca. حدثنا مطار بن يزيد بن هارون حدثنا العوام حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسي قال سمعت أبا بردة وصحبه ويزيد بن أبي كبشة في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. Riwayat daripada Abu Ismail, dia kata, saya dengar Abu Burdah pernah bersama dengan Yazid bin Abi Kabasyah dalam satu perjalanan, di mana dalam perjalanan itu Yazid ni tetap berpuasa dalam safar. Abu Burdah kata dia, aku berkali-kali mendengar Abu Musa al-Asy'ari kata, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba itu sakit ataupun sedang bermusafir, maka dicatat baginya pahala sebagaimana ketika dia bermukim atau dalam keadaan sihat. Maksudnya, seseorang sakit ataupun dalam keadaan safar, tentu amalannya kurang banding dengan dia tidak musafir. Dalam safar ni, naik kenderaan, berjalan, tak sempat nak buat amal ibadat. Ketika ada rumah, keadaan mukim ni banyak peluang, boleh buat amal ibadat banyak. Jadi kalaulah seseorang disebabkan dia sakit ataupun dalam safar tidak mampu buat amal ibadat, walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala tetap akan bagi pahala sama seperti mana ketika dia sihat dan ketika dia ada rumah buat amal ibadat sebelum tu. Jadi akan dapat pahala amalan sunat yang sentiasa dia lakukan ketika sihat tu. Jadi untuk dapatkan pahala lebih ketika sihat dan ketika ada rumah, perlu kita rajin buat ibadat supaya apabila sakit ataupun bersafar, kita akan dapat pahala sama. Kalau ketika sihat
ataupun ketika kita bermukim, kita tidak buat ibadat kurang. Jadi bagaimana nak dapat pahala sempurna seumpama ketika kita sihat ataupun mukim di rumah. Sebab tidak ada perbezaan ibadat dua tu. Sebab tu tidak dapat pahala ketika sakit dan musafir. Sambung. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, Allah akan berikan fahaman dalam agama, fahaman sebenar dalam agama. Dan aku ni hanyalah membahagi-bahagikan ilmu. Wallahu yu'ti, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi ilmu. Aku hanya bahagi menyampai, Allah akan sempurnakan pemberian ilmu itu. Dan di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya ada satu kumpulan menegak perintah Allah, tidak dapat memberi mudarat kepada mereka daripada musuh-musuh agama itu, sehinggalah satu masa datang keputusan daripada Allah. Jadi maksud kefahaman agama di sini adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kefahaman agama Allah bagi kepada seseorang yang Allah menghendaki kebaikan. Maksud agama di sini ialah ilmu agama yang diberikan oleh Allah kepada ulama-ulama muktabar dulu. Mereka diberikan ilmu agama yang banyak dan pelbagai, yang menjadi tanda bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada mereka. Itulah yang dikehendaki. Ilmu di sini bukan ilmu dunia, ilmu kehebatan sains dan sebagainya. Tidak, semata-mata ilmu agama. Nabi SAW bersabda, aku hanya membahagi ilmu ni, memberi fahaman ilmu adalah ilmu Allah. Untuk dapat faham, kita perlu bagi tumpuan dalam pengajian, kerana seseorang yang memberi tumpuan, Allah akan memudahkan baginya untuk faham. Jadi kalau kita tak tumpu belajar dan tak ambil berat semasa mengaji, kalau begitu tidak akan dapat ilmu. Dan juga di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada satu kumpulan yang akan menegakkan agama. Kumpulan seperti itu akan muncul setiap zaman untuk memastikan ketulinan agama Islam sentiasa terjaga di setiap masa dan setiap tempat. Golongan seperti inilah akan ada di bawah perlindungan Allah, sehingga tidak ada siapapun boleh mudaratkan mereka
Sebab apa Allah wujudkan kumpulan-kumpulan seperti itu? Sebabnya selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada lagi nabi akan diutus selepas itu. Jadi nabi anbiya ni tugas mereka menjaga agama Allah. Bila mereka tak ada, siapa nak jaga agama Allah? Jadi Allah Subhanahu wa taala wujudkan golongan-golongan ulama muktabar dengan fahaman yang betul. Golongan itulah menjaga agama. Jadi bila golongan ulama yang mempunyai keikhlasan tanpa mengharapkan kepentingan dunia, menegakkan kebenaran untuk mencari keridaan Allah, maka Allah akan bantu kepada golongan ulama itu Allah akan wujudkan setiap masa kumpulan seperti ini untuk menjaga agama setiap zaman sehingga kiamat. Jadi golongan-golongan menjaga agama akan bangkit di atas muka bumi. Tapi perlu juga kita memerhati betul-betul golongan-golongan wujud mai dengan membubuh golongan Islam, golongan mau jaga Islam dan sebagainya. Perlu kita teliti betul tak golongan tu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takut-takut golongan lain dengan menyebut nama Islam, dengan membawa slogan amal Quran Sunnah macam-macam, nama Islam, wujud banyak kumpulan, banyak golongan, banyak parti, slogan sedap, pembawakan dalaman akidah lari daripada Ahlus Sunnah akan membawa kepada akidah tajsim, mujassimah, syiah, murji'ah, banyak diselindung di sebalik nama-nama slogan-slogan yang baik itu. Kita perlu teliti. Yang kedua, amalan mereka betul tidak dengan amalan Al-Quran dan Al-Hadis. Takut nama Islam mai, tengok nak semayang wuduk tu tak basuh kaki, sapu atas kaki, golongan tu pula mai nak bangkit Islam. Golongan-golongan sesat pun ada. Kita kena perhati, tengok ulama hak ke tidak. Ulama pun kadang terkeliru, nama Islam bawa kumpulan. Kemudian tak mampu juga nak bawa cara Islam yang betul. Itulah maksud dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala dah sebut, an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Hendaklah kamu menegak agama, jangan kamu memecah belahkan dalam agama. Maksudnya masing-masing bubuh nama Islam, kemudian satu sama lain pecah belah, caci maki sesama golongan muslimin, sesama golongan nak menegak Islam, marah, caci maki, habis masa sia-sia dengan caci maki itu. Amalan Islam tak dapat menegak bagi umat. Golongan itu sendiri pun tak dapat amal dengan amalan Islam, terikut-ikut dengan amalan-amalan yang tidak betul. Amalan Yahudi ikut, amalan Syiah pun bawa, macam-macam cara
dengan buh nama Islam, itu tidak golongan dimaksudkan dalam hadis ni. Itu golongan-golongan akan membawa pecah belah umat Islam. Golongan yang sebut dalam hadis tadi, kumpulan ulama tu akan memberi keutamaan bersatunya umat Rasulullah. Mereka tidak akan bawa cara-cara mudah memecah belahkan umat Islam. Itulah golongan ulama yang menjaga agama. Jadi akhir zaman ni banyak pesen, banyak cara buh nama Islam, kemudian pembawakan tak betul. Kita perhati tengok sesetengah tu akidah pun salah. Kalau macam tu, kita tak boleh harap golongan-golongan tu dengan harapan kata golongan ni lah akan melaksanakan Islam dan sebagainya. Perlu kita hati-hati. Baik, sambung. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مردس سمع Marsadin jadi tukar depan belakang. Marsadin jadi Mardasin. Pandai awak. Baca. مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. Sambung. Mudah. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. Jadi hadis ni memberi galakan kepada kita untuk membantu janda-janda yang susah dan juga orang miskin. Ganjaran dah janji begitu besar kerana dua golongan ni kalau tidak dibantu, hidup mereka ni akan semakin susah. Dan dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut janda dulu daripada miskin. Sebabnya janda ni wanita tidak ada suami, mungkin ada anak pula, keadaan mereka ni lebih susah. Jadi mereka hendak memenuhi keperluan harian mereka. Kalau dia tu miskin, janda lagi, miskin lagi, dia lebih miskin daripada orang miskin yang ada suami. Kalau ada anak, mereka mau kerja, mau jaga anak, jadi banyak masalah bagi mereka. Jadi membantu kepada janda duduk dalam keadaan tu, ganjaran dia lebih besar. Orang miskin ni maksudnya di sini bukan orang malas kerja, miskin kerana tidak ada sumber rezeki, ataupun dia tu tidak mampu kerja, ataupun sakit, sebab tu jadi susah, miskin. Jadi Allah menghendaki kita untuk membantu golongan-golongan ini
Sambung. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin luaskan rezekinya atau panjangkan umur, dua perkara, luas rezeki, panjang umur, kalau nak dua tu, dia perlu silaturahim, hendaklah dia menghubungkan ahli keluarga dengan hubungan baik. Jadi dua perkara disebut dalam hadis ni. Sesiapa nak dapat dua tu, perlu dia menghubungkan silaturahim. Kalau dah ada sesama ahli keluarga bergaduh, cuba baik balik. Kalau tak ada apa-apa kegaduhan apa dengan sesiapa, kita buat baik, lebih baik lagi dengan mereka. Dan hendaklah kita saling ziarah, menziarahi, memberi hadiah sesama ahli keluarga. Ini semua membawa maksud menghubungkan tali silaturahim. Dengan menghubung dengan cara-cara itu akan bertambah erat hubungan antara ahli keluarga. Dan maksud panjang umur di sini ialah keberkatan dalam kehidupan. Bukan kata umur kita dah tentu 20, disebabkan kita silaturahim jadi 40. Kalau macam tu, buat silaturahim saja tak mati, tambah. Kalau macam tu, sahabat-sahabat hidup lagi lah. Amalan mereka top. Silaturahim terbaik di sisi mereka, hidup lagi lah. Tak, bukan tambah masa. Maknanya menambah keberkatan dalam kehidupan kita. Umur panjang. Tengok Rasulullah dan sahabat-sahabat dan juga imam-imam alim ulama, panjang umur mereka. Panjang macam mana? Sejak mereka lahir sampai hari ini orang duk sebut-sebut. Panjanglah umur mereka. Panjang umur begitu. Bukan hidup tu lama, tidak. Maknanya kita buat kebaikan, orang akan menghormati dan orang akan sanjung kita sepanjang masa. Walaupun kita dah mati, orang akan sentiasa sebut-sebut kebaikan kita. Itulah panjang umur tu, maknanya keberkatan dalam kehidupan kita. Bila kita akan dapat? Kita akan dapat semua tu dengan berbuat baik kepada orang, memberi manfaat kepada orang dengan ilmu, dengan harta kita. Ada banyak cara membantu kepada orang. Jadi orang akan ingat kita. Kita mati dah pun disebut-sebut. Itulah maksud jadi panjang umur kita. Supaya kita masih hidup lagi orang disebut-sebut. Itu. Baik, kita rehat dulu. Hadis 17 kita akan sambung.